Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan perkembangan banjir. Situasi banjir di 5 negeri, 28,032 penduduk masih berlindung di 137 pusat pemindahan sementara PPS setakat 6 pagi. Ia membabitkan 8,781 keluarga dengan Kelantan menjadi negeri paling terkesan ketika ini. 21,377 penduduk daripada 6,918 keluarga masih berlindung di 68 PPS melibatkan 5 daerah di negeri itu. Dalam pada itu, Perdana Menteri akan turun padang meninjau situasi semasa banjir di Kelantan hari ini. Beliau mahu melihat sendiri keadaan bencana yang makin membimbangkan di Kelantan. Perdana Menteri mendoakan semoga Allah SWT segera mengangkat bencana berkenaan. NGO atau badan kebajikan yang ingin hulurkan bantuan banjir di Kelantan perlu berhubung dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana terlebih dahulu. Pendaftaran perlu dilakukan supaya keberadaan mereka di kawasan terjejas banjir dapat dikenal pasti. Ia bagi tujuan keselamatan ketika melaksanakan misi bantuan berkenaan. 647 anggota PDRM dan 154 petugas rela telah diatur gerak ke kawasan banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sabah. KDN memaklumkan aset melibatkan 35 bot, 29 lori dan 56 kenderaan pacuan 4 roda turut digerakkan. Kekuatan anggota dan aset akan ditambah berdasarkan situasi bencana. Gerak kerja turut dibantu APMM. Bagi memastikan kebajikan penduduk terjejas banjir, 5,167 pegawai dan kaki tangan KPWKM dibantu 157 kaunselor serta anggota psikologi support team sedia digerakkan. Lebih 8,000 sukarelawan JKM juga dalam keadaan sedia bagi membantu melancarkan pengoperasian di PPS dari aspek persediaan bekalan barangan keperluan asas pula ke semua 8 depo, 137 stor negeri dan daerah, 60 mini depo kontena dan 580 pangkalan hadapan JKM telah siap siaga. 24 stesen pemancar komunikasi yang terjejas banjir di Kelantan, Pahang, Selangor dan Terengganu telah pulih dan kembali beroperasi. MCMC menjelaskan pihaknya giat mencari penyelesaian bagi memulihkan baki 86 stesen pemancar komunikasi yang belum beroperasi. Proses itu dilaksana menerusi kerjasama rapat dengan penyedia perkhidmatan. Penduduk terjejas banjir di PPS diminta patuh langkah pencegahan kawalan kendiri sekiranya bergejala COVID-19. Pegawai daerah Hulu Terengganu memberitahu setiap PPS di daerah itu akan dibekalkan dengan kit ujian kendiri COVID-19. Individu positif COVID-19 akan dirujuk kepada pegawai kesihatan daerah untuk rawatan lanjut. Setakat ini tiada laporan jangkitan wabak itu diterima. Operasi SAR kanak-kanak lelaki yang dikhawatiri lemas di Sungai Tok Hakim, Kuala Terengganu disambung semula pagi ini selepas ditangguhkan tengah malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, operasi hari ini akan dilakukan secara selaman. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah JPPM Terengganu memaklumkan kejadian terbabit merupakan kes lemas pertama di negeri itu sejak banjir gelombang pertama November lalu. Seorang lelaki warga Singapura dikhawatiri lemas selepas hanyut dipukul ombak di pantai Desaru Kos, Kota Tinggi tengah hari semalam. Anaknya berjaya diselamatkan orang awam. Menurut Komando Operasi BBP Penawar, lokasi tersebut sebelum ini telah dikibarkan bendera merah sebagai amaran kepada pengunjung supaya tidak melakukan aktiviti di pantai berikutan faktor cuaca. Di Changlun, Kedah, seorang penunggang motosikal rentung selepas terlibat kemalangan dengan sebuah lori di hadapan sebuah stesen minyak di Lebuh Raya Bukit Kayu Hitam petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, polis menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 5.45 petang. Mangsa disahkan maut di lokasi kejadian. 3 pelajar IPT dan seorang pelajar sekolah yang disyaki menunggang motosikal dalam keadaan berbahaya di Jambatan Ahmad Shah LPT1 ditahan. Ketua Polis Daerah Temerloh memaklumkan tangkapan ke atas kesemua suspek dilakukan sekitar Temerloh dan Maran. Seorang lagi suspek sedang diburu. Sebelum itu, lar video memaparkan aksi berbahaya sekumpulan penunggang motosikal melakukan gaya Superman sehingga menyebabkan berlaku kemalangan. Kejadian berlaku pada Ahad lepas.
Dua pemilik restoran berkonsepkan Asia Selatan disyaki salah guna minyak masak bersubsidi ditahan. Tangkapan dilakukan dalam serbuan oleh KPDN pada Jumaat lepas di Jalan Ipoh. Pengarah KPDN Kuala Lumpur berkata pihaknya menyita 76 kg di kedua-dua premis. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Lebih 110,000 unit produk farmasutikal tidak berdaftar dirampas KKM menerusi operasi Pangaya. Menerusi operasi 8 hari mulai 3 Oktober itu, nilai rampasan dicatat mencecah RM0.5 juta. Produk kosmetik paling banyak dirampas. Operasi dilaksana di semua pintu masuk utama seluruh negara. Dalam tempoh sama, 1,675 pautan laman sesawang termasuk akaun media sosial dan e-dagang yang menjual produk farmasutikal tidak berdaftar telah disekat. 3 remaja lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan menculik kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kejadian berlaku di tepi Jalan Surampang, Johor Bahru pada 12 Disember lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh dijamin. Sebutan semula pada 23 Januari. Risau ternakan dicuri ketika musim banjir. Peternak di Dungun mengambil langkah memantau dan membuat kawalan keselamatan bagi mengelakkan situasi sama berulang. Kebanyakan peternak lembu sado di Kampung Durian Mentangau memindahkan ternakan ke kawasan lebih tinggi dalam ladang kelapa sawit apabila banjir berlaku. Lembu sado yang memiliki nilai tinggi di pasaran seringkali menjadi sasaran pencuri. 127 kes demam denggi dilaporkan di seluruh Pulau Pinang pada Minggu Epidemiologi ke-51 ME51. Bagi tempoh 17 hingga 23 Disember itu juga satu kematian dilaporkan. JKNPP memaklumkan kumulatif kes denggi direkodkan negeri berkenaan sejak Januari hingga ME51 kini 7,254 kes dengan 12 kematian. Raja Permaisuri Agong menzahirkan penghargaan kepada Jabatan Penjara Malaysia kerana menghidupkan kembali tenun Pahang Diraja. Baginda bertitah petugas dan penghuni penjara banyak menyumbang kepada penghasilan seni tekstil itu sehingga terkenal di persada dunia ketika ini. Titah baginda seni tenunan yang dipelajari di penjara itu boleh menjadi sumber pendapatan sekiranya penghuni terlibat kembali kepada masyarakat. Johor peruntuk RM8.4 juta bagi baik pulih 2 buah asrama untuk pelajar berasal dari Johor di Mesir. Ia akan memanfaatkan 250 pelajar yang sebelum ini menginap di kediaman yang kurang kondusif. Proses baik pulih turut melibatkan sebuah rumah pegawai dan tetamu, dewan, surau serta ruangan santai di bahagian atas bumbung. Kemudahan itu diharap digunakan sebaiknya dan dapat memberi keselesaan serta perlindungan kepada pelajar Malaysia. Petronas Dagangan Berhad sedang laksana penghantaran bekalan tambahan diesel ke Sarawak susulan bekalan bahan api itu terputus di stesen milik Petronas di negeri tersebut. Menteri KPDN turut memberitahu Petronas disyaratkan kemuka senarai stesen minyak terlibat dengan penghantaran bekalan tambahan itu. Ia bagi membolehkan pemantauan dibuat secara menyeluruh. Terdahulu Petronas Dagangan Berhad umum bekalan diesel di stesen Petronas yang terjejas di seluruh negara akan pulih sepenuhnya dalam tempoh 2 hari. Kadar dasar semalaman OPR sepanjang tahun ini dengan kenaikan 25 mata asas pada Mei iaitu 3% dan kekal hingga hujung tahun mencerminkan ekonomi negara semakin pulih. Ia juga menggambarkan ekonomi semakin berdaya tahan setelah dirundung COVID-19 3 tahun lalu. Berhubung FDI, Malaysia masih mempunyai daya tarikan pelaburan menerusi beberapa perjanjian persefahaman bersama Amazon dan Tesla. Ia bagi fokus kekuatan menempuh tahun 2024 bagi melihat kesinambungan dan pelaksanaan dasar-dasar yang telah dilancarkan. 9.6 juta pergerakan penumpang dicatat rangkaian lapangan terbang Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB setakat November lalu. Jumlah tersebut mencecah 83.3% berbanding sebelum pandemik COVID-19. Sektor antarabangsa terus memacu pergerakan penumpang mencatatkan 4.9 juta penumpang manakala 4.6 juta pergerakan penumpang direkodkan sektor domestik.
Keboleh capaian pelancong ke Langkawi akan ditambah baik Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Ia penting untuk capai sasaran kehadiran 3 juta pelancong ke Pulau Legenda itu tahun depan. Sepanjang tahun ini, 21 kapal seumpama transit di Langkawi dengan membawa lebih 30,000 pelancong. Kehadiran mereka membantu merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Volkswagen Passengers Cars Malaysia (VPCM) memanggil semula 6 model kenderaan yang dikeluarkannya antara tahun 2010 dan 2014. Ia membabitkan 6,671 unit kenderaan yang dikenal pasti perlu menjalani pemeriksaan berkaitan isu beg udara. Model terlibat ialah Golf GTI generasi ke-6, EOS, Passat CC, Polo Beetle dan Vento yang dilengkapi dengan penjana gas beg udara di bahagian hadapan pemandu. Volkswagen beri jaminan proses panggilan balik akan berjalan lancar dan cekap serta dilaksana secara berperingkat. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan mendalam terhadap tindakan negara haram Israel yang terus menindas penduduk di Gaza. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB dalam satu kenyataan menggesa Israel berhenti mencabuli undang-undang kemanusiaan antarabangsa. PBB turut berpendapat situasi kemanusiaan di Palestin kini sudah sampai tahap bencana. Terbaru rejim Zionis telah bertindak kejam menghalau keluar penduduk selatan Wadi Gaza ke Gaza Tengah dan Tal Al-Sultan di Rafah. Konflik Rusia-Ukraine. Seorang anggota polis maut manakala 4 orang lagi cedera dalam serangan Rusia ke atas stesen kereta api di bandar Kherson, Ukraine. Menteri Ukraine berkata Moskow melancarkan pengeboman besar-besaran di bandar selatan itu. Tentera Rusia menduduki Kherson sejurus selepas Moskow melancarkan pencerobohan ke atas Ukraine pada akhir Februari tahun lalu. Mereka bagaimanapun mengundur diri selepas mendapat tekanan daripada tentera Ukraine. 6 orang maut dan hampir 70,000 isi rumah terjejas berikutan banjir di 5 wilayah di selatan Thailand. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Tebatan Bencana Thailand berkata sejumlah 68,941 isi rumah di 32 daerah di 5 wilayah selatan Narathiwat, Patani, Yala, Satun dan Songkhla terjejas akibat banjir. Wilayah Narathiwat paling teruk terjejas melibatkan 39,604 isi rumah di 457 kampung dalam 13 daerah. Manakala di Yala 18,340 isi rumah di 298 kampung di 7 daerah ditenggelami air. Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Parlimen Turki meluluskan sokongan bagi bidaan Sweden untuk menyertai Pakatan Ketenteraan NATO selepas tertangguh selama 19 bulan. Proses meratifikasi permohonan Sweden sebelum ini gagal dilengkapkan kerana berhadapan tentangan daripada Turki dan Hungary. Sweden yang mengamalkan dasar berkecuali sejak sekian lama memansuhkannya untuk menyertai NATO setelah Rusia melancarkan operasi khas ketenteraan di Ukraine pada Februari 2022. Kerajaan China mengancam untuk mengenakan sekatan perdagangan ke atas Taiwan andai parti pemerintah kepulauan itu masih menuntut kemerdekaan sewaktu pilihan raya Taiwan berlangsung bulan depan. Pilihan raya Presiden dan Parlimen Taiwan akan berlangsung pada 13 Januari depan sewaktu China masih menganggap pulau itu sebagai wilayahnya sendiri dan berusaha memaksa Taiwan agar menerima tuntutan kedaulatan China. Di Korea Selatan, lebih 1,000 anggota tentera, polis dan anggota kecemasan negara itu menyertai latihan pertahanan dan simulasi serangan Korea Utara ke atas Seoul. Latihan itu untuk meredakan kebimbangan bahawa bandar itu berada dalam jarak serangan senjata Pyongyang atau serangan rahsia. Simulasi dijalankan ke atas kemudahan bekalan air utama, stesen rangkaian telefon dan kemudahan lain berikutan ketegangan yang berlaku dengan Korea Utara. Pencemaran udara akibat toksik di Dhaka, Bangladesh menyebabkan beberapa penduduk mengadu tentang masalah kesihatan. Ketika ini, Dhaka berada di kedudukan teratas bandar paling tercemar dengan indeks kualiti udara berbahaya AQI iaitu sebanyak 325. Kualiti udara dilaporkan meningkat sepanjang hari dengan AQI jatuh ke tahap tidak sihat iaitu sebanyak 177. Kualiti udara di bandar yang terlalu padat telah merosot tahun ke tahun dengan projek mega baru dan penggunaan bahan api fosil yang berlebihan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.